makan jadi kuat dan bertenaga. Kakarakaruru kararuri. Tong tong. Assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak borak pasal Animal Muscle Man. Sebelum ni aku dah review dah pasal anime ni dalam video sebelum ni. Jadi kalau yang mana yang tak tengok lagi, tengok dulu pasal review tu supaya lebih faham dengan apa yang aku nak ceritakan. Di video kali ni aku akan cerita 10 fight yang terbaik yang ada dalam Animal Muscle Man. Animal Muscle Man ni dia punya fight tak sama macam anime-anime yang lain. Yes, memang kita kata anime ni fight dia adalah dari segi perlawanan gusti. Tapi dia punya perlawanan gusti dia tu special bagi aku sebab tiap perlawanan yang dia lawan dia ada aura Mantaro ni yang tersendiri, dan dia punya gelanggang dia kadang bermacam-macam. Kadang-kadang duduk di tengah pulau, kadang-kadang ada elektrik lah dan sebagainya. Jadi aku akan fokus lah 10 fight yang terbaik dengan aura dia yang tersendiri yang ada dalam Animal Muscle Man. Perlawanan yang ke-10 ialah perlawanan antara Kinniku Mantaro berlawan dengan Mobile Man, ataupun Mobile Man ni dikenali sebagai Telltale Boy. Dan dalam perlawanan ni yang menjadikan dia best sebab perlawanan ni boleh dikatakan perlawanan yang terawal untuk Mantaro. Pengalaman Mantaro pun masih belum banyak. Yang special tentang watak Mobile Man ni sebab dia boleh berubah kepada macam-macam bentuk. Bentuk asal dia adalah manusia yang berbentuk seperti telefon. Dan Mobile Man ni dia boleh berubah kepada manusia, boleh berubah kepada anjing, boleh berubah berbagai-bagai bentuk lah sebab dia kan telefon. Jadi dalam badan dia ada satu CD. Jadi disebabkan CD tu lah dia boleh berubah kepada macam-macam bentuk. Pada perlawanan ni pun boleh dikatakan agak sengit jugalah. Yang mana Mantaro punyalah duk seorang Mobile Man ni dengan begitu banyak tapi tidak memberi kesan langsung, sehinggalah Mantaro ni berjaya mengeluarkan CD daripada Mobile Man tu dan menghancurkan CD tu. Dan Mobile Man tu dia lagi marah lah sebab dia punya kuasa special dia tu sudah dihancurkan oleh Mantaro. Mobile Man tu pun dia mengeluarkan wire daripada kepala dia dan terus menyerang Mantaro. Perlawanan ni juga berlaku dalam stadium. Jadi disebabkan Mobile Man ni dia telah menggunakan wire dia tu untuk menyerang Mantaro yang sedang terapung di langit pada waktu tu, dan akhirnya telah tertasar dan telah terkena bumbung stadium tu yang menyebabkan bumbung stadium tu hancur. Pada waktu tu juga berlakunya hujan. Jadi bila hujan, akhirnya hujan tu telah terkena kepada Mobile Man. Mobile Man ni kan telefon, dia pun rosak dan berjaya dikalahkan oleh Kinniku Mantaro dengan teknik Kinniku Buster. Perlawanan yang ke-9 iaitu ialah perlawanan antara Kinniku Mantaro berlawan dengan Ricardo. Dalam perlawanan ni dia special sikit sebab gelanggang dia ada satu macam bantal X yang boleh mengeluarkan elektrik. Jadi siapa yang berlawan dalam perlawanan tu dan terkena kepada tiang elektrik tu dia akan cedera teruk lah. Perlawanan ni Mantaro banyak kali terkena dengan batang elektrik tu dan memberi kecederaan yang teruk lah dalam perlawanan ni kepada Mantaro. Perlawanan ni juga boleh dikatakan perlawanan balas dendam daripada Mantaro kepada Ricardo, sebab sebelum ni dah ada perlawanan antara sahabat daripada Mantaro yang berlawan dengan Ricardo dan kawan dia tu telah dikalahkan oleh Ricardo. Dan dalam perlawanan ni juga Mantaro dia ada sakit pada lutut dia. Jadi boleh dikatakan perlawanan ni perlawanan yang begitu menggayatkan hati kita lah, sebab walaupun Mantaro ni dia mempunyai kesakitan pada lutut dia still nak melawan dengan Ricardo untuk membalas dendam kepada rakan dia. Pada asalnya Ricardo ni dia manusia yang memakai pakaian yang berwarna kuning. Pada awal perlawanan Mantaro ni berjayalah menyerang banyak kepada Ricardo, sehinggalah Ricardo tu menunjukkan muka yang sebenar dia, dan muka sebenar Ricardo ni boleh dikatakan seperti alien jugalah. Bila dia dah tukar kepada bentuk alien tu, pada waktu tu juga akhirnya Mantaro terkena teruk lah serangan daripada Ricardo, sehingga kan Mantaro ni terlempar beberapa kali ke dinding elektrik tu dan telah memberi efek yang teruk lah kepada Mantaro. Dia dah lah ada sakit lutut, lepas tu dia terkena tiang elektrik tu dengan banyak sehingga kan membuat Mantaro ni pengsan. Akhirnya Mantaro ni dia teringat lah dengan perlawanan antara Ricardo berlawan dengan rakan dia tu dan telah memberikan aura yang baru kepada Mantaro untuk memenaikkan semangat dia kembali dan mengalahkan Ricardo. Perlawanan yang seterusnya iaitu ialah perlawanan antara Mantaro berlawan dengan Checkmate. Dalam perlawanan ni dia punya gelanggang dia special juga, iaitu gelanggang dia sebab nama pun Checkmate, iaitu gelanggang seperti permainan chess lah. Checkmate ni dia ada 3 muka. Muka yang pertama dia ada muka dia yang asal lah. Muka yang kedua muka seperti kuda. Muka yang ketiga iaitu kasut yang dalam chess punya tu lah. Jadi dalam perlawanan ni pada mulanya memang Mantaro tak boleh buat apa-apa, sehinggalah Mantaro ni punya lawan dan dia dicampak keluar gelanggang. Dan pada waktu keluar gelanggang tu juga Checkmate ni dia nak belasah lagi lah Mantaro. Tiba-tiba ada seorang watak ni, aku tak ingat lah nama dia siapa
siapa. Cerita ni pun lama dah kan, yang mahu membantu Mantaro. Jadi checkmate dia nampak saja watak tu, dia pun belasah lah watak tu, dan telah menyebabkan kemarahan lah kepada Mantaro. Selepas tu lah Mantaro dia keluar tanda dekat dia punya dahi lah, iaitu tanda Niku. Bila dah keluar tanda tu, kita tahulah yang Mantaro ni sudah serius berlawan lah, punya berlawan, sehinggalah checkmate ni digunakan form terakhir dia, iaitu dia gabung ke semua dia punya kepala tu menjadi satu. Dan perlawanan ni pun tamat seperti biasa. Teknik yang telah digunakan oleh Mantaro iaitu ialah teknik Kinniku Buster. Perlawanan antara Mantaro berlawan dengan Maxman, yang mana Maxman ni dia boleh berubah kepada bentuk kasut. Sebelum perlawanan antara Mantaro berlawan Maxman ni dah ada satu perlawanan yang berlaku, iaitu perlawanan antara kawan Mantaro berlawan dengan Maxman, yang mana kawan dia ialah Xiuqin. Xiuqin ni telah diberasa teruk lah dalam perlawanan tu dan telah kalah kepada Maxman. Dan perlawanan ni boleh dikatakan Mantaro taklah serius mana pun, dan boleh dikatakan ada banyak lawak lah dalam perlawanan ni. Memang enjoy lah kalau siapa yang tak tengok lagi di perlawanan Mantaro berlawan Maxman. Maxman ni dia ada satu kelemahan, iaitu dia tak suka kepada kekotoran. Jadi akhirnya Mantaro ni dia punya fikir lah cara nak kalahkan Maxman ni, sebab kalau pukul pun dia tak rasa sebab kasut kan. Hingga kan Mantaro ni dia buat satu benda yang jijik lah. Dia telah pun mengeluarkan najis dia di atas gelanggang tu, dan apabila Maxman tu dia nak lakukan satu serangan daripada udara untuk menyerang Mantaro, akhirnya Mantaro dia elak. Pada waktu dia elak tu juga dia telah melepaskan satu najis dia, dan Maxman ni pun dia terkena kepada najis Mantaro tu. Selepas tu dia kehilangan arah lah, dia tak tahu nak buat apa sebab dia badan dia dah kotak. Akhirnya telah dikalahkan oleh Mantaro menggunakan teknik Kinniku Buster. Perlawanan yang keenam ialah perlawanan antara Mantaro berlawan dengan Bongkok, yang boleh dikatakan watak Bongkok ni memang terlalu kuat sebab banyak serangan yang telah diberikan oleh Mantaro tetapi tidak memberikan kesan kepada Bongkok ni. Dalam perlawanan tu juga dia berlawan dalam gelanggang, yang mana gelanggang dia ni bukan gelanggang di tengah pulau, bukan gelanggang yang ada batang elektrik, tapi gelanggang dia yang diperbuat daripada macam bentuk muka patung lah. Perlawanan ni juga ada satu watak ni, aku pun tak ingat watak ni siapa, tapi watak ni telah dicederakan oleh Bongkok lah, yang mana kalau kita tahu Mantaro ni dia memang seorang yang akan membalas lah atas setiap perbuatan yang dilakukan kepada orang tak bersalah. Mantaro pun berjaya menang dengan Bongkok menggunakan teknik yang sama yang digunakan berlawan dengan Ricardo. Perlawanan yang kelima adalah perlawanan antara Mantaro berlawan dengan Hanzo. Boleh dikatakan perlawanan ni antara perlawanan yang berlaku di hujung-hujung episod, dan perlawanan ni juga boleh dikatakan antara perlawanan yang terbaik yang telah berlaku dalam anime Muscle Man. Sebab dalam perlawanan ni dia punya gelanggang tak sama dengan gelanggang-gelanggang yang lain, mana kita dapat lihat dia punya gelanggang memang begitu tinggi. Dia juga susah nak menggunakan teknik Kinniku Buster kepada Hanzo, disebabkan Hanzo ni adalah seorang ninja yang dia ada teknik-teknik ninja yang dapat mengelak teknik-teknik tambah seperti Kinniku Buster. Dipendekkan ceritanya, akhirnya Mantaro dia berjaya mengalahkan Hanzo. Perlawanan antara Mantaro berlawan dengan Hydrazoa, yang mana Hydrazoa ni sebelum ni dia dah berlawan dengan Xiuqin, iaitu kawan kepada Mantaro. Xiuqin ni memang kena teruk lah belasah dengan Hydrazoa, sehingga kan memberi kecederaan yang teruk lah kepada Xiuqin. Gigi-gigi Xiuqin pun bertaburan keluar. Disebabkan itu akhirnya Mantaro ni dia berasa tak puas hati dan marahlah kepada Hydrazoa ni, dan dia mahu membalas dendam, dan telah berlakulah perlawanan antara Mantaro berlawan dengan Hydrazoa, yang mana dalam perlawanan ni telah berlaku dalam satu gelanggang yang berbeza. Kali ni gelanggang dia duduk tengah-tengah air, dan sebab Hydrazoa ni juga badan dia semua dibuat daripada air, jadi kira serangan yang diberikan oleh Mantaro satu habuk pun tak kena kepada Hydrazoa, sehinggalah Mantaro ni dia tetap berusaha pukul Hydrazoa, memberikan kesan jugalah kepada Hydrazoa, sehingga satu tahap Hydrazoa ni dia menggunakan satu teknik, dia berubah kepada kanta mata dan boleh menghasilkan laser yang daripada cahaya matahari. Jadi Mantaro ni dia punya elak dan dia juga terkenal, dan bila dia keluar daripada laut tu dia telah menggunakan sotong kereta untuk menghancurkan teknik yang dihasilkan oleh Hydrazoa tu. Mantaro juga lawan lagi dengan Hydrazoa sehingga Mantaro kali kedua jatuh dalam laut. Hydrazoa menggunakan teknik yang seterusnya, iaitu membekukan seluruh lautan di situ. Akhirnya Mantaro dia berjaya lepas daripada teknik tu dan berjaya mengalahkan Hydrazoa, dan kita masuk kepada top 3 fights yang paling hebat yang berlaku dalam anime Muscle Man, yang mana yang nombor 3 iaitu ialah Mantaro berlawan dengan Escara. Escara ni boleh dikatakan antara watak jahat yang paling kuat lah yang ada dalam anime Muscle Man. Dalam perlawanan tu boleh dikatakan banyak serangan yang digunakan oleh Mantaro semuanya dapat dihalang. Kinniku Buster pun tak berkesan kepada Escara, dan Escara pun dapat mematahkan Kinniku Buster Mantaro dengan begitu saja. Boleh dikatakan totally dalam perlawanan ni 80 ke 20%, 20% milik Mantaro dan 80% milik Escara. Dan Escara ni juga dia mempunyai satu teknik yang mana di belakang dia dapat menghasilkan satu benda yang tajam. Jadi disebabkan tu dia dapat mencederakan Mantaro lah beberapa kali. Dia juga
juga menggunakan banyak teknik kepada Mantaro dan telah memberikan efek yang teruk kepada Mantaro. Dia daripada awal dia serius, tapi sehinggalah dia keluar tanda Nico tu kepada badan dia dan dia betul-betul nak mengalahkan Eskara. Dia dapat mengalahkan Eskara dan kita go dengan perlawanan yang kedua, ialah perlawanan antara Mantaro berlawan Byron Maximilian. Mana Byron Maximilian ni lah orang yang pertama yang tahu kunci untuk mengelak serangan Kiniko Buster Mantaro ni. Sebab sebelum ni tak ada siapa lagi yang pernah mematahkan teknik Kiniko Buster Mantaro ni. Byron Maximilian ni tubuh dia memang cukup besar. Kita tengok Mantaro so saja pun dia punya badan begitu sadar lah. Tapi Byron Maximilian ni 2-3 kali ganda lebih besar daripada Mantaro. Dalam perlawanan tu juga Mantaro dibelasah teruk dan beberapa kali jugalah Mantaro ni pengsan. Tapi still Mantaro ni dia tidak berputus asa dan teruskan perlawanan dia. Dan dalam perlawanan ni lah dengan teknik masa milenium ni, disebabkan itu akhirnya Mantaro berjaya mengalahkan Byron Maximilian. Dan perlawanan yang pertama, perlawanan yang ditunggu-tunggukan aku semasa sedang tengok anime Masterman ni, iaitu ialah perlawanan antara Mantaro berlawan dengan Kevin Mas. Yang mana perlawanan ni boleh dikatakan perlawanan yang paling epic bagi aku dalam anime Masterman. Dan boleh dikatakan perlawanan ni juga walaupun gelanggang dia biasa saja, dia tak macam gelanggang hak perlawanan sebelum ni, tapi perlawanan ni memang begitu epic bagi aku sebab Kevin Mas ni dia merupakan watak yang tidak terkalahkan. Dan dalam perlawanan ni Mantaro dia macam biasalah guna teknik dia Kiniko Buster dan sebagainya, semua berjaya dipatahkan oleh Kevin Mas dengan begitu mudah. Sehinggalah ke satu tahap aura Mantaro ni dia main macam mana tak tahu, dia menjadi warna biru dan Kevin Mas pun dia ada aura dia yang tersendiri, iaitu aura warna kuning. Dan bila aura mereka ni sama-sama naik, masa tu lah boleh dikatakan 50-50. Teknik Mantaro pun berkesan, teknik Kevin Mas pun berkesan, sehingga akhirnya Mantaro berjaya mengalahkan Kevin Mas. Dan setakat itu sajalah huraian aku pada video kali ini mengenai 10 pertarungan yang terbaik yang berlaku dalam anime Masterman. Dan aku Bro Aiman, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa kita jumpa di video akan datang.